أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin wal maqbulin taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat datang ke Masjid Sultan yang berbahagia Puan Halimah Yaakub, Presiden Republik Singapura beserta Tuan Syed Muhammad Abdullah Al-Habsyi berserta Sahibus Samaha Mufti Negara Ustaz Dr. Naziruddin Muhammad Nasir, Presiden MUIS Haji Muhammad Saad bin Abdul Rahman, Timbalan Ketua Eksekutif MUIS Dr. Al-Bakri Ahmad, serta para anggota Lembaga Pentadbir dan Lembaga Pengamanah Masjid Sultan, jemaah-jemaah yang dikasihi sekalian. Terima kasih kerana hadir di Masjid Sultan pagi ini. InsyaAllah sebelum kita tunaikan solat Aidul Fitri yang akan dan kemudian dikhutbahkan oleh mufti kita, sedikit ucapan daripada pengerusi Lembaga Pengamanah Masjid Sultan, Haji Muhammad bin Saleh Patail. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Puan Halimah Yaakub, Presiden Republik Singapura beserta Tuan Muhammad Abdullah Al-Habsyi, Puan Rahayu Mahzan, Setiausaha Parlimen, Kementerian Kesihatan dan Kementerian Komunikasi dan Informasi, Timbalan Ketua Eksekutif MUIS Dr. Al-Bakri Ahmad, Sahibus Samaha Mufti Negara Dr. Naziruddin Muhammad Nasir, para anggota LPM, Lembaga Pengamanah Masjid Sultan, hadirin dan hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Selamat Hari Raya Aidil Fitri, minal aidin wal faizin. Bagi pihak Lembaga Pentadbir dan Pengamanah Masjid Sultan, kami mengalu-alukan kehadiran Puan Presiden serta Tuan Muhammad, Puan Rahayu Mahzam, Presiden dan Timbalan Eksekutif MUIS dan hadirin sekalian untuk menunaikan salat Idul Fitri di Masjid Sultan. Alhamdulillah, Maha Suci Allah dan segala puji pada Allah SWT yang telah mengurniakan kita peluang dan kesihatan untuk meraihkan Idul Fitri yang berbahagia ini, serta melalui Ramadan sekali lagi pada tahun 1443 Hijri ini. Semoga segala yang kita amalkan dengan sifat rahmah kita sepanjang bulan Ramadan telah diterima Allah SWT dan mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam golongan yang dapat keampunannya, rahmanya dan pembebasan daripada api neraka serta mendapat malam yang penuh dengan barakahnya, iaitu malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Masjid Sultan mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada setiap jemaah yang telah menyokong usaha-usaha kegiatan kami, sama ada dari segi sumbangan kewangan ataupun sumbangan tenaga ataupun dengan kehadiran sebagai jemaah dengan bertujuan mengimarahkan rumah Allah ini. Semoga Allah SWT mencatatkan sebagai amalan saleh dan memberatkan timbangan neraca kebaikan kita, dan hanya sahnya Allah SWT sahaja yang mampu membalas kebaikan yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Semoga
dengan puasa dan segala ibadah yang telah dilaksanakan, berjaya memberi kesan kepada diri kita supaya menjadi seorang Muslim yang sempurna, progresif dan beramal saleh, menunjukkan nilai-nilai murni dan akhlak yang terpuji, menjadi contoh kepada isteri dan anak-anak serta masyarakat, dan yang paling penting menjadi Muslim yang cemerlang. Syawal serta bulan-bulan yang mendatang akan menyaksikan hasil penyamaian ibadah Ramadan kita sebagai individu dan juga sebagai satu masyarakat. Marilah kita hidupkan roh dan amal Ramadan dalam kehidupan kita. Marilah kita terus berusaha menjadi orang-orang yang berhak meraihkan Idul Fitri sebagai hadiah kemenangan seorang pejuang yang memerdekakan masyarakat daripada belenggu kejahilan, kekufuran dan kemiskinan. Untuk memastikan masyarakat tidak ketandusan peluang untuk beribadah dan mengingatkan ilmu di luar bulan Ramadan, Masjid Sultan sentiasa membuka pintunya dengan menganjurkan ceramah-ceramah dan kelas-kelas agama untuk dewasa, remaja dan kanak-kanak dengan matlamat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Islam secara menyeluruh. Sempena Aidilfitri yang berbahagia ini, kami menyeru kepada sidang jemaah yang hadir pada pagi ini yang diberkati ini agar terus memberi sokongan yang padu pada Masjid Sultan di dalam apa jua acara, program, dan agar terus memberi sumbangan. Semoga institusi yang dibina atas asas takwa dan iman ini terus dimanfaatkan semua, insya-Allah. Selaku naib pengerusi yang tertanggungjawabkan dan mewakili anggota Lembaga Pentadbir dan Pengamanan Masjid Sultan, warga kerja serta para sukarelawan, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, maaf zahir dan batin kepada semua, minal aidil wal faizin wal makbulin, kullu amin wa antum bi khairin. Tabarakallahu minna wa minkum. Semoga Lebaran kali ini lebih mengeratkan hubungan kita sesama anggota masyarakat, dan semoga Allah SWT sentiasa mengekalkan kita di dalam limpahan rahmatnya dan hidayahnya. Amin ya Rabbil Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة سنة لعيد الفطر ركعتين جامعة رحمكم الله. Istawli salah tarasu wa'tadilu. Luruskan saf, rapatkan ruang-ruang kosong di hadapan kita, dan pastikan kita memakai pelitup dan menyempurnakan salat kita, insya-Allah. Please straighten the saf and fill up the gaps in front of us, and make sure that you have your mask on as a measure of safety. May Allah accept our praise, insya-Allah. Tarasu wa'tadilu wakhsha'u fi salatikum yarhamkumullah. Salli sunnata Ali. Allahu Akbar. Allahumma barik.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الفطر ويوم السرور ويوم المغفور، يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا أثابكم الله واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات،
ويسرهم على معاند الدين واختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر 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 كلما صلى المصلي وكبر الله أكبر كلما صام الصائم وأفطر الله أكبر كلما أنعم على المنعم فصبر الله أكبر كلما أنعم على المنعم فشكر الله أكبر كلما ابتلى المبتلى فصبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي تفضل علينا بكرمه وإحسانه ورزقنا الصبر والاحتساب بقضائه وقدره وحفظنا من جهد البلاء وسوء قضائه وحبب إلينا الإحسان إلى خلقه وعياله فلله الحمد فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العرش العظيم وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله المبعوث رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله نشهد أنك أديت الأمانة وبلغت الرسالة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهادك حتى أتاك اليقين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Segala pujian dan kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat dan anugerahnya yang tidak terhingga, di atas rahmat dan keihsanannya yang tidak terputus, di atas kasih sayangnya yang tiada penghujung. Saudara-saudari sekalian, pagi Syawal ini kita dapat berkumpul dengan penuh kesyukuran dan keinsafan. Setelah kekhawatiran kita satu ketika dahulu, Allah gantikan pada hari ini dengan ketenangan. Setelah kesunyian kita pada satu hari dahulu, diganti dengan kemeriahan. Setelah perpisahan dan kerenggangan kita satu ketika dahulu, diganti Allah dengan keeratan dan kesatuan. Falillahil hamd. Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Walahul kibriya'u fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Maka bagi Allah jualah segala pujian, Tuhan yang mentadbirkan langit dan bumi, Tuhan sekalian alam. Baginya lah keagungan dan kekuasaan di langit dan di bumi. Dan dialah Allah yang maha berkuasa lagi maha bijaksana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Oleh yang demikian saudara-saudari sekalian, lahirkanlah rasa kesyukuran kita kepada Allah dengan ikhlas, dengan kita memperkukuh ketakwaan kita kepada Allah. Teruskanlah segala amal kebaikan, patuhilah segala perintah Allah Subhanahu wa taala, jauhilah segala larangan dan kekejian. Ingatlah saudara-saudari sekalian, Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang maha pencipta, yang maha pemerhati, yang maha pengampun di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saudara-saudari sekalian, apakah kesan Ramadan yang telah ditinggalkan terhadap kita? Ramadan telah membentuk hati-hati kita untuk lebih bertakwa. Hati yang lebih bertakwa seharusnya tidak lagi ingin mendekati apapun bentuk kekejian. Ramadan telah membentuk jiwa kita untuk lebih berihsan. Jiwa yang lebih berihsan
tidak lagi rela untuk melihat apapun bentuk kesengsaraan maupun kesakitan. Ramadan telah menjadikan jasad kita ini lebih sihat. Jasad yang lebih sihat tidak lagi mahukan sebarang kemudaratan. Ramadan telah membentuk rohani kita agar dipenuhi dengan rahmah. Rohani yang penuh dengan rahmah tidak rela melihat apapun bentuk kezaliman dan kekejaman. Maka beruntunglah mereka pada pagi ini, mereka yang kembali kepada fitrah dan kesucian. Kesucian yang harus terus kita pelihara, dari dikotori dengan dosa yang disengajakan, dari dicemari dengan kezaliman terhadap orang lain, dari dilemahkan dengan kemudaratan yang disengajakan, dan dari dirosakkan dengan sikap hanya mementingkan diri sendiri. Muslimin muslimat yang saya kasih sekalian, begitulah kehidupan beragama kita, Islam yang kita sayang dan kita cinta, yang sentiasa memelihara kesucian hati dan peribadi kita, yang membangun individu dan masyarakat yang menuju ke arah mercu kejayaan di dunia dan di akhirat kelak. Kejayaan yang akan dicapai apabila kita sentiasa berusaha memperbaiki dan mempertingkatkan diri dan kerohanian kita. Apabila kita belajar dari segala ujian dan cabaran, apabila kita mengelakkan diri kita daripada kesilapan yang lama. Masih segar dalam ingatan kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, masih segar lagi dalam ingatan kita bagaimana kita telah menyambut Ramadan yang luar biasa pada tahun-tahun yang sebelum ini. Pahit manis yang kita lalui bersama. Ketika itu ramai di antara kita merindukan masjid-masjid dan jemaah serta teman-teman untuk beribadat bersama. Tetapi pada masa yang sama kita eratkan hubungan kekeluargaan, kerana pada waktu itu yang hanya kita ada adalah keluarga kita. Kita cepat dan cermat mencari dan membuka pintu-pintu kebaikan yang lain. Apabila satu pintu terkunci, kita membuka pintu yang lain. Sikap dan semangat yang kental dan tidak kenal erti lemah dan tertewas mahupun mengalah menjadi identiti keagamaan kita umat Islam di Singapura. Namun kini keadaan semakin bertambah pulih. Kita dapat merayakan Syawal dengan lebih meriah. Kita dapat salat berjamaah bersama tanpa menjarakkan saf. Sama-sama ini bermakna ujian belum lagi selesai. Ini tidak bermakna ujian kita telah selesai ataupun kita telah berjaya, sehingga dengan mudah kita melupakan segala pengajaran serta kita kembali kepada keadaan lama. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Yang bermaksud, adakah manusia menyangkakan bahawa mereka akan dibiarkan untuk mengatakan kami beriman, sedangkan mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan jujur dalam keimanannya, dan Allah mengetahui orang-orang yang berdusta. Surah Al-Ankabut ayat kedua dan ketiga. Orang-orang yang benar, as-sadiqin, tuan-tuan puan-puan sekalian, mereka yang jujur dalam keimanan dan keihsanan mereka, mereka akan terus berjalan di atas landasan kebaikan, tidak mudah goyah dan lupa. Matanya tidak mudah dikaburi dengan kenikmatan dan kesenangan. Waktu senang dan susah, mereka memautkan hati mereka dengan Allah Subhanahu wa taala dan dengan segala bentuk kebaikan. Ingatlah tuan-tuan puan-puan sekalian, ujian Allah Subhanahu wa taala datang dalam pelbagai bentuk dan cara. Janganlah
Apabila keperitan dan kesempitan diganti dengan kesenangan, kita lupa pengajaran dan hikmah dari pengalaman kita yang lalu. Rugilah kita jika kita kembali lemah dan alpa setelah dahulunya kita berazam untuk terus bersyukur di atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Yunus ayat 12, "Wa idza massal insana ad-durr da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima falamma kashafna 'anhu durrah marra ka'an lam yad'una ila durrin massah kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun." Yang bermaksud apabila manusia ditimpa bahaya dan kesusahan, dia berdoa kepada kami dalam setiap keadaan, berbaring, duduk ataupun berdiri, gelisah dan susah hatinya. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia kembali melalui jalan yang sesat, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Begitulah orang-orang yang melampaui batas, memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan. Semoga Allah memelihara kita dari menjadi golongan tersebut. Muslimin muslimat sekalian, di saat kita diuji sepanjang penularan wabak, kita pelajari betapa pentingnya sifat rahmah dan ihsan terhadap diri dan orang lain. Kita pelajari dan melihat dan menghargai pengorbanan petugas barisan hadapan, pegawai dan sukarelawan yang memelihara keselamatan negara, keselamatan institusi masyarakat dan agama seperti masjid-masjid kita. Kita bergotong royong dan berganding bahu memberi kerjasama dengan membuat penyesuaian yang wajar, dan kita berdisiplin tinggi. Kita datang ke masjid pada waktunya, membawa sejadah, memakai pelitup, merenggangkan saf kerana kita ingin menjaga diri dan teman-teman sekeliling kita. Pada setiap ketika kita memikirkan maslahat dan kepentingan bersama, bukan keinginan peribadi kita sahaja. Bukankah ini tuan-tuan puan-puan yang dikasihi sekalian, bukankah ini satu sikap yang sangat baik yang harus kita kekalkan bersama? Sikap ini yang akan diuji Allah Subhanahu wa taala tatkala keadaan kita berubah dari suatu masalah dan bahaya kepada suatu kebiasaan dan kesenangan. Amat rugilah kita di dalam masjid-masjid kita jika disiplin yang sangat tinggi diganti dengan sikap leka dan cuai. Kebersihan serta penyusunan rapi di dalam dan di luar masjid diganti dengan berselerak dan berkecahnya keadaan kita. Keprihatinan terhadap pegawai dan sukarelawan diganti dengan sikap hanya mementingkan diri sendiri. Janganlah saudara-saudari sekalian, janganlah kita biarkan sikap sedemikian mencocok tanam di dalam masyarakat kita. Kemenangan yang telah kita capai bersama, hasil dari ujian yang lalu, harus kita kekalkan, bahkan kita perkuatkan agar tidak sia-sia pengorbanan-pengorbanan saudara-saudari yang lalu. Begitu juga di peringkat global yang kita lihat. Kita menyaksikan dunia yang baru semalam tenang dan sunyi akibat pandemik, hari ini dengan cepat diganti dengan pergolakan dan kekecohan. Baru satu ketika dahulu manusia menyayangi dan memelihara saudara dan teman, hari ini diganti dengan permusuhan dan persengketaan. Setiap nyawa yang sebelum ini dianggap berharga dan mesti dipelihara, hari ini tiba-tiba kita menyaksikan konflik yang mudah mengorbankan nyawa. Sebagai umat Islam, ingatlah muslimin muslimat yang saya kasihi, agama mendidik kita untuk berpegang teguh pada prinsip-prinsip kita, untuk menegakkan keadilan dalam segala urusan kita, untuk menghapuskan segala bentuk kezaliman dan kesakitan, dan berihsan dalam bermuamalah sesama manusia. Orang mukmin yang sebenar akan sentiasa mengutamakan kebaikan, memperjuangkan kebaikan, mempertahankan kebaikan, tidak kira pada sesiapa pun dan bagi sesiapa pun,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Oleh itu, berpegang teguhlah pada prinsip dan nilai agama, prinsip dan nilai kebaikan, tidak kira apa keadaan dan situasi kita. Tidak kira tuan-tuan, puan-puan sekalian, jika seluruh umat manusia hilang arah tujunya. Kerana itulah pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la takunu imma'atan taquluna in ahsanan nas ahsanna wa in zalamu zalamna walakin wattinu anfusakum in ahsanan nas an tuhsinu wa in asa'u fala tadlimu. Yang bermaksud, janganlah kalian menjadi orang yang tidak mempunyai pendirian, yang mudah mengikut-ikut orang lain, yang hanya berkata, saya ikut sahaja apa yang dibuat orang lain. Jika mereka baik, saya ikut baik bersama mereka. Kalau mereka menzalimi, saya juga zalim bersama mereka. Akan tetapi teguhkanlah pendirian kamu. Jika manusia berbuat baik, maka berbuat baiklah kamu. Dan jika manusia melakukan keburukan dan kezaliman, maka kamu tidak mengikut mereka, bahkan kamu meninggalkan keburukan yang dilakukan mereka. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Dengan pendirian sebegini, insya-Allah kita akan dapat terus membentuk kepribadian yang menitik beratkan kesatuan di antara kita dan perpaduan, yang sentiasa bertawakal dan berserah kepada Tuhan setelah membuat kebaikan. Di samping kita akan terus berusaha mencari huraian bagi segala permasalahan dengan bermuzakarah dan bermusyawarah, berbincang sesama kita dengan adab dan tata susila yang baik yang dipupuk oleh kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sememangnya dan semestinya muslimin muslimat sekalian, banyak cabaran dalam kehidupan yang akan menjadi semakin meruncing pada masa depan. Sikap kita pada hari ini akan menentukan dan membentuk pendirian yang boleh digunakan untuk menghadapi situasi-situasi pada masa akan datang. Ia akan membantu kita untuk mengatasi segala ujian dan cabaran, dan ia akan mengelakkan kita daripada tertewas tatkala diuji pada masa depan. Oleh itu, kita perlu terus beristiqamah dan tabah serta kekal bersatu di setiap masa dalam memelihara kesejahteraan semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saudara-saudari sekalian, dalam suasana meriah beraya, marilah kita terus menjaga keselamatan diri serta masyarakat. Janganlah kita mengambil sikap sambil lewa atau asal boleh sahaja dengan memikirkan waktu kita melawat nanti dan kita berziarah di antara kita, kita membiarkan diri kita dijangkiti penyakit atau virus kerana kita berpandangan sekarang ini adalah lumrah. Setiap kita masih mempunyai tanggungjawab untuk mengelakkan kemudaratan ke atas diri dan orang lain sebaik mungkin. Kita telah melihat peningkatan jumlah kes jangkitan di sebahagian negara lain apabila mereka tidak menjaga langkah-langkah keselamatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus mengurniakan kepada saudara-saudari dan umat Islam Singapura kesejahteraan dalam kehidupan di dunia, memelihara negara yang kita kasihi dan masyarakat yang kita sayangi daripada segala ancaman dan kemudaratan, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rahmanu, ya Rahim. Kepadamu kami bersyukur, kepadamu kami merendahkan diri, kepadamu kami mengekalkan iman di dalam hati kami. Teguhkanlah ketakwaan yang Engkau kurniakan kepada kami. Terimalah segala amal ibadat kami yang telah kami lakukan sepanjang Ramadan yang baru berlalu pergi, ya Arhamar Rahimin. Kurniakanlah rahmat dan pengampunan-Mu kepada kami. Terimalah segala amal ibadah kami. Sekiranya terdapat kekurangan pada segala amalan kami, Engkau ampunkanlah kami, ya Rahman. Kurniakanlah kami ketenangan dan kesejahteraan. Ya Allahu, ya Latif, ya Hayyu, ya Qayyum. Di tangan-Mu segala huraian dan penyelesaian. Hanya kepadamu kami berharap dan bertawakal. Hanya kepadamu kami meminta dan menyerah diri. Kurniakanlah ya Allah kesembuhan kepada sesiapa yang sakit di antara kami. Sesiapa yang diuji dengan kesempitan rezeki, Engkau murahkanlah rezekinya. Ubahlah keadaan kami daripada kelemahan kepada kekuatan, daripada kesukaran kepada kesenangan,
daripada ketakutan kepada keamanan, daripada kekejaman kepada keihsanan, daripada kehinaan kepada kemuliaan, daripada berputus asa kepada berwawasan, daripada perpecahan kepada kesatuan, daripada kesesatan kepada petunjuk, dan daripada langkah yang tergelincir kepada beristiqamah, sehingga kami bertemu kamu ya Allah dalam keadaan Engkau meredai kami ya Allah, dalam keadaan Engkau menerima kami ya Allah, dalam keadaan Engkau melihat kami dengan pandangan ihsan dan kasih sayang-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد حبيب الرحمن وسيد الأكوان والحاضر مع من صلى عليه في كل زمان ومكان. الله أكبر 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 الله أكبر. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ألا صلوا وسلموا على النبي المصطفى خير الأنام، فقد أمرنا الله تعالى بذلك حيث قال في كتابه العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا خاصة وسائر البلدان عامة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم فرج هموم المهمومين ونفس كروب المكروبين وانصر المستضعفين والمظلومين وقهم شر الظالمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, saya mengambil kesempatan ini mengucapkan kepada tuan-tuan puan-puan, adik-adik yang hadir pada pagi ini, minal a'idina wal faizina wal maqbulin, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal wa kullu amin wa antum bi khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan kita bersama, individu dan masyarakat, segala kebajikan bantuan yang kita hulurkan dalam bulan Ramadan, dan agar Allah menulis segala amalan itu dalam
dalam neraca kebaikan kita pada hari kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya memohon segala ampunan dan kemaafan di atas segala kekurangan kesilapan saya sewaktu menjalankan tugas, dan juga bagi pihak Majlis Ugama Islam Singapura dan sekalian rakan kerja di masjid-masjid dan institusi-institusi agama. Sama-samalah kita bersatu hati membantu masyarakat kita dalam usaha kita mencari kejayaan di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Semoga Allah menerima kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.